Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Pastinya untuk waktu ini kita menantikan sidang media khas ataupun sidang media akbar yang dibawakan oleh Kementerian Kesihatan terkait dengan perkembangan semasa COVID-19. Baiklah, untuk waktu ini saya difahamkan perkembangan itu ataupun sidang media itu akan dilangsungkan pada jam 5.30 petang. Dan pastinya untuk waktu ini saya nak tunjukkan kepada anda statistik sehingga 12 April, iaitu ini statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia yang mana menunjukkan kes dan juga jumlah kes, jumlah kematian dilaporkan dan jumlah yang pulih. Seperti yang anda boleh lihat pergerakan carta itu sehinggalah 12 April 2020. Dan kalau boleh saya nak tunjukkan pula berkaitan dengan pecahan mengikut negeri. Negeri mana yang paling banyak menerima kes COVID-19 iaitu negeri Selangor. Seperti yang anda boleh lihat, ini adalah pergerakan kes angka demi angka berdasarkan negeri berkaitan dengan COVID-19. Sehingga kini masih lagi dilaporkan Selangor adalah negeri yang paling banyak menerima kes COVID-19. Dan kalau diikutkan pecahan mengikut daerah demi daerah, saya tunjukkan untuk waktu ini adalah pecahan daerah demi daerah sehinggalah 12 April, data yang diperoleh daripada Jabatan Perangkaan Malaysia seperti yang anda boleh lihat. Jadi saya nak tunjukkan data daripada CPRC yang mana menunjukkan setakat ini 26 daerah dilaporkan dalam zon merah iaitu Petaling, Hulu Langat, Gombak, Kelang, Sepang dan Hulu Selangor. Daerah-daerah ini di Selangor dizonkan sebagai zon merah. Di Perak ada 2 daerah dikategorikan sebagai zon merah. Di Melaka dua daerah, Jasin dan juga Melaka Tengah, Negeri Sembilan, Rembau Seremban, Johor 3 buah daerah dan seperti mana yang anda boleh lihat yang lain-lain juga. Dan di Sabah Sarawak seperti yang anda boleh lihat, di Sarawak ketika ini masih lagi Kuching dan juga Kota Samarahan berada dalam zon merah, manakala di Sabah hanya Tawau berada dalam zon merah. Dan pastinya untuk waktu ini saya ingin bersama dengan Hilmi Malik, kerana Hilmi membuat tinjauan di Hulu Langat di Sungai Loy. Dan kalau difahamkan, kalau diikutkan hari ini seperti yang dimaklumkan sebelum ini, hari ini merupakan hari terakhir bagi PKPD. Tapi untuk maklumat lanjut sama ada dilanjutkan ataupun bagaimana, Hilmi ada butirannya. Hilmi, kalau boleh kongsikan tinjauan untuk hari ini, tinjauan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan khususnya di Sungai Loy. Saya pasti Helmi dalam 2 minggu PKPD yang dilaksanakan itu, lebih daripada 3-4 kali Helmi membuat tinjauan dan pulang ke stesen satelit di WTC untuk buat bahan berita untuk Esra Awani. Bagaimana tinjauan untuk hari ini? Adakah perbezaan yang boleh dilaporkan hasil tinjauan pergerakan penduduk di kawasan itu? Okey, baik, terima kasih Fauzi. Seperti yang sebelum ini juga kita buat liputan di Sungai Lui. Sebenarnya pada hari ini, ya betul kata Fauzi tadi, kalau nak diikutkan hari ini merupakan hari terakhir tempoh PKPD di kawasan Sungai Lui Hulu Langat itu. Tapi saya tadi bersama dengan pihak polis juga ingin mendapatkan kepastian. Bagaimanapun menurut pihak polis tidak ada apa-apa lagi pengesahan sama ada PKPD di Hulu Langat hari ini menjadikan hari terakhir, dan bagaimanapun mereka akan tetap meneruskan selagi tidak ada sebarang maklumat daripada pihak berkuasa, khususnya daripada MKN sendiri tentang apakah tindakan selanjutnya yang akan diambilkan, sama ada untuk meneruskan PKPD ataupun ada makluman ataupun sebagainya. Dan apa yang boleh saya kongsikan hari ini berdasarkan tinjauan di Sungai Lui di kawasan PKPD itu sendiri, sememangnya agak sunyi. Dan seperti yang sebelum ini juga kita buat tinjauan di mana kawasan sekatan itu juga dipenuhi dengan pegawai-pegawai polis yang mengadakan pemantauan di sekitar itu. Dan selebihnya apa yang boleh saya lihat sebentar tadi juga, keadaan sememangnya lengang. Boleh kita kata tiada sebarang pergerakan keluar masuk daripada penduduk sendiri, melainkan hanya daripada pihak berkuasa sendiri, iaitu daripada KKM, pada anggota polis, dan juga adalah dalam sebuah lori yang datang tadi daripada, dan saya percaya ini daripada NGO juga yang datang untuk menghulurkan bantuan kepada penduduk dalam daripada segi bekalan makanan, keperluan harian dan sebagainya. Dan lain daripada itu, saya kira keadaan sememangnya agak sunyi. Tidak ada apa-apa yang perbezaan daripada hari yang sebelum ini kita membuat liputan.
dan situasinya lebih kepada seperti yang sebelum ini kita buat tinjauan dan juga pemerhatian kita juga tidak banyak perubahan sebenarnya pada hari ini, Fauzi. Mungkin Helmi boleh kongsikan, tadi Helmi ada sentuh berkaitan dengan saluran bantuan makanan disalurkan. Kalau ikut sebelum ini ada laporan Helmi ada kongsikan dalam episod cerita sebelum ini, ada NGO-NGO yang datang yang tampil untuk memberi dan juga menyalurkan bantuan, khususnya bantuan keperluan seperti bantuan makanan. Adakah untuk waktu ini dan juga hari ini masih lagi berlangsung bantuan makanan dan juga keperluan itu disalurkan oleh khususnya oleh golongan NGO? Okey, seperti yang saya maklum tadi, saya difahamkan sebenarnya lori yang menghantar bekalan makanan itu adalah dikhususkan kepada penduduk-penduduk warga Indonesia yang berada di kawasan PKPD Hulu Langat itu, di mana mungkin mereka agak sukar untuk mendapatkan bekalan makanan, dan khususnya antara alasan yang sempat saya tanyakan tadi, di mana mereka tidak memperoleh apa-apa bentuk bantuan dan sebagainya. Dan hari ini bantuan bentuk sebuah lori ini yang dipenuhi padat dengan bekalan makanan dan sebagainya dihantar di kawasan PKPD itu untuk dibekalkan kepada penduduk Indonesia yang berada di dalam kawasan PKPD itu. Dan antara barangan keperluan yang saya lihat seperti tadi yang dihantar daripada lori itu, antaranya adalah beras, keperluan harian yang lain sepertinya makanan, minuman keperluan, tepung dan juga gula, dan saya kira antara keperluan asas untuk digunakan untuk warga Indonesia di dalam itu, Fauzi. Helmi, mungkin boleh Helmi kongsikan daripada segi tinjauan Helmi lakukan daripada hari pertama sehinggalah 2 minggu selepasnya, iaitu pada hari ini PKPD di Hulu Langat di Sungai Lui. Bagaimana tahap kepatuhan penduduk dan juga orang ramai yang terlibat dalam kawasan PKPD ini? Pastinya ada perbezaan daripada hari pertama, hari kedua sehinggalah selepas 2 minggu PKPD dilaksanakan di Hulu Langat. Kadar kepatuhan, kalau boleh, hasil daripada tinjauan dan juga temu ramah dan juga temu bual yang dibuat oleh Helmi daripada pihak berkuasa. Okey, Fauzi, kalau nak dilihat sejak PKPD ini dilaksanakan di kawasan Sungai Lui, apa yang boleh saya katakan, kalau kita lihat sebelum ini, pada malam sebelum PKPD itu sendiri berlangsung, apa yang kita boleh lihat juga, penduduk di kawasan Sungai Lui itu sememangnya ada pergerakan yang rancak untuk keluar, dan antara alasan yang diberikan adalah untuk mendapatkan bekalan makanan dan sebagainya. Ukuran mereka tidak lagi boleh keluar daripada kawasan itu dalam tempoh 14 hari. Dan pada keesokannya, apabila menjelang saja hari pertama PKPD, apa yang saya lihat, pergerakan sememangnya kurang, dan saya kira memang tiada masalah ataupun isu kepatuhan daripada penduduk sendiri yang ingkar dengan arahan PKPD itu. Dan selainnya, saya lihat mereka sememangnya memberikan kerjasama yang baik. Dan kalau kita lihat juga pergerakan seperti yang saya katakan tadi, hanya melibatkan pegawai-pegawai daripada pihak berkuasa seperti MKN, pihak KKM, yang hanya dibenarkan untuk keluar masuk, dan sememangnya kawasan PKPD ini dikawal dengan ketat oleh pihak polis. Dan kalau kita juga nak bercakap daripada segi petugas media, sebenarnya walaupun jarak untuk memasuki kawasan PKPD itu, sebenarnya polis membenarkan kita hanya di kawasan luar lagi. Sebenarnya dia ada 2 border sebenarnya, di kawasan depan dan di kawasan belakang. Kita sebenarnya tidak, walaupun media tidak boleh masuk ke kawasan kemah polis di sini, dan kita kena tunggu di kawasan luar. Dan saya lihat daripada segi penduduk di kawasan Sungai Lui juga tidak mempunyai masalah untuk patuh dengan arahan PKPD ini. Dan saya, macam yang saya kata tadi, sememangnya keadaan di Sungai Lui agak tenang, dan tiada pergerakan yang banyak dapat kita lihat daripada kalangan penduduk sendiri. Okey, tadi Helmi ada sebutkan tentang bagaimana skop kerja wartawan, mungkin ada cabarannya, dan pastinya selepas ini saya nak bertanyakan kepada Helmi berkaitan dengan cabaran dan juga tugasan bagi bidang kewartawanan, khususnya pada mereka yang melakukan tugas liputan seperti wartawan, jurukamera dan yang seumpamanya. Apabila kita sebut new normal ataupun normal baharu, selepas ini Helmi akan kongsikan kepada kita cabaran dan juga tugasan wartawan dalam era normal baharu.